من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثابت أمر الله ونفى حكم الله توكلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada buat timing masa 30 minit. Okey. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala dengan maghfirah dan limpah keizinan redha-Nya kita berada di online Zoom untuk bertawajuh bersama-sama. Okey, jadi untuk kali ini macam biasalah kita akan sentuh sedikit tentang isu semasa yang mana yang boleh direlatekan, yang boleh direlatekan dengan situasi perjalanan aribillah kita. Jadi teman yang ingin bawa sedikitlah tajuk bagaimana kita menyesuaikan hati kita dengan suasana yang kita alami sekarang kan, dengan ujian pandemiknya, dengan PKP-nya kan. Jadi dengan kerisauan yang berada. Kejap-kejap kita kena test sana test sini. Teman pun merasalah suat sekali pasal dekat kampus adolescent ada seorang positif kan, tapi itulah tak satu shift pun, tapi kenalah kan. Merasalah macam maknanya Allah dudukkan kita di dalam ujian yang sesuai dengan zaman tersebut kan. Kalau kita nak bandingkan dengan ujian para rasul, dihalau, dihapa, daripada Mekah ke Madinah, apa semua dihalau, harta ditinggalkan begitu saja kan. Jadi tak dapat banding lah dengan ujian para nabi, para rasul dan para tabi'in, para sahabat kan. Jadi kita terimalah. Jadi sesuai dengan kita mungkin minggu depan di lockdown, jadi tuan-tuan mungkin mana yang dapat bekerja lah. Yang mana duduk rumah tu ambil peluang untuk beruzlah. Beruzlah macam mana Rasulullah, macam teman lalui lah, dia lockdown juga. Itu special dia. Lockdown mata, lockdown mulut, lockdown tubuh, lockdown hati. Ditumpu semata-mata kepada hadirat Allah SWT, kepada perjalanan rohani ni. Masa tu mana boleh nak tengok orang perempuan ke apa ke, nak pergi pekan ke, tak boleh. Duduklah setempat situ. Jadi di lockdown kan juga sama. Jadi konsep kita kuncikan diri kita untuk menguzlahkan hati. Ambil peluang ni kan, mana yang tak ada kerja ke apa, yang mana kerjalah. Mana yang dikendaki duduk rumah bercuti semualah kan. Mana sektor-sektor yang terlibat, yang mana diberhentikan sementara khidmat dia, kita ikutlah. Mana kita mengambil peluang ini untuk mensuci rohani kita. Cek balik perjalanan kita ni berapa pure dekat dengan hubungan kita dengan Allah. Berapa pure hubungan kita dengan akhlak Rasul. Nak menelik balik. Macam teman pun begitu, telik balik. Mana ada teman kata kita dah khalifah kita boleh zon selesa, tak ada. Semua berada dalam menilik hati ya. Dalam munajat tu kita tengok, ya Allah ya Tuhan kami, telik olehmu ya Allah akan diri kami. Apa? Siang dan malam sepanjang waktu kami. Inilah pinta kami ya Allah ya Tuhan kami. Mana pinta tu berhajat kita. Menelik hati Allah supaya Allah telik hati kita, supaya kita ada hubungan dengan Allah.
Kan bukan munajat tu nyanyi sedap. Oh sedap Tok Ri, Ayah Ri dulu ngaji kan. Maksud tu mana penghayatan. InsyaAllah kalau siapa-siapa yang boleh bawa kurang 90% macam Ayah Ri, teman akan ambil dia sebagai orang kata siap. Siap ke Bilal. Bilal untuk menazamkan munajat kan, munajat Rasulullah. InsyaAllah kita pilih nanti. Sebab apa? Sebab apa? Waktu bermunajat nazam tersebut, hati orang yang duduk tu menunggu maghrib lagi dalam sejam, duduk menelik. Kan baca. Itu alhamdulillah lah cikgu kita dah buat teks dalam dokumen. Edarkan kepada admin semualah. Jadi kita akan tengok apa dah ada pembetulan sikit sebanyak, tak banyak-banyak errornya. Jadi kita simpan print out nantilah waktu tiba waktu suluk, insya-Allah kita akan mulakanlah. Jadi teman akan highlightkan apa proses suluk begini. Daripada proses mandi limau, daripada proses penyerahan macam mana apa semua kan. Insya-Allah kita akan stage by stage lah. Maka memulakan perjalanan suluk untuk mensuci hati. Jadi istilah lockdown tu begitu juga. Kalau lockdown untuk mengelak memutuskan rantai pandemik, maka kita rohani kita lockdown untuk memutuskan hati kita dengan ghaflah. Memutuskan rantai hati dengan ghaflah, menjalinkan hubungan dengan Allah. Makrifah kan maknanya kita makrifah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nanti makrifah tu kita nak tarhis dengan orang. Oh kita makrifat begini, bukan. Itu kalam lafzi je. Itu pun kadang-kadang kita hati-hati nak bersembang tentang makrifah, hati terbit ujub. Jaga orang berbicara tentang hakikat. Oh dia tengok kawan tu tengkuk panjang dengar kita sembang hakikat. Kita pun aku somebody. Jaga. Tak ada macam tu. Kita makin sembang makrifat, makin sembang ilmu, makin rendah diri, humble ke bumi. Kan? Seperti orang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada kita nak sembang berdiri macam api. Berdiri macam api jadi iblis lah kita. Kan? Tak nak mengalah. Allah Ta'ala suruh sujud kepada Nabi Adam sampai penghormatan, sampai sudah ditanya. Jangan bersifat itu. Sifat-sifat iblis itu ada pada diri kita. Jangan kita anggap iblis berapa juta tahun entah apa dulu-dululah. Kita tak ambil pot tentang diri, tak telik diri ni. Dalam perbuatan harian kita lebih kurang kan orang kata kita kata begini tetap begini kan. Tak meletakkan diri ke dalam jazbah akhlak Rasulullah SAW. Jadi rugilah kita kan. Jalan ni bukan nak tayang ke orang, bukan nak ni. Kita betul-betul itu teman tekankan dalam grup. Yang mana ikhlas hati on sini, lantaklah orang nak left ke, orang yang nak tak faham ke, orang nak merapu-rapu daripada tajuk teman nak bawa lantak. Tapi itulah rugilah kita nak bawa highlight, bukan teman cakap bila teman tegas dalam satu-satu bab menunjukkan teman nak action ke, tak ada. Teman nak berkata orang tu memelihara originality perjalanan supaya tak campur aduk seorang ni posting ni, seorang kata posting ni. Jadi teman nak bawa uslub tu jadi huru-hara lah. Tak boleh bawa lah. Kan? Jadi orang ingat, ni macam ni ke gambarnya? Ya, ustaz kata macam ni. Orang ni kata macam tu. Sudah. Itu yang teman tak berkenan tu. Alhamdulillah, admin ambil main peranan kan. Rasa nak ni, apa kata orang tu, sila keluar kan, pintu terbuka. Jadi begitulah kan. Berapa minit? Jadi kita tak sentuh sedikit matan hikam ni. Gedik. Okey. Jadi kita lihat pada ini matan al-hikam yang berapa minit? 22. Okey. Jadi kita sentuh matan al-hikam yang ke-100. Maka disebut sini cukup menjadi balasan Allah atas ketaatanmu. Jika Allah Ta'ala rela dan menjadikan engkau ahli taat dan ahli ibadat. Maka di sini kita melihat Ibnu Athaillah menekankan keikhlasan. Tapi dia tak sebut perkataan ikhlas ini. Dia kata cukup menjadi balasan Allah ke atas ketaatanmu. Mana dia kata sini cukup adalah menjadi balasan Allah yang cukup besar ke atas ketaatan kita. Yang ni jika Allah redha dan
redha menjadikan kita ahli taat, ahli ibadat. Di sini kita melihat, kata tuan-tuan lihat, di mana olahan perbuatan tuan-tuan, amalan tuan selama ini? Adakah mendekati ahli taat? Adakah mendekati ahli maksiat, ahli asik, ahli fasik? Dia kata sini cukup menjadi balasan Allah ke atas ketaatanmu. Apabila Allah Ta'ala redha dan menjadikan kau ahli taat. Itu dah cukup besar dah. Bukan nanti, kita nak buat ni pahala 70 kali ganda, 70 darjat. Sekarang semayang jemaah 27 darjat. Itu soal maknanya lapisan surface untuk orang mendekati jalan taat syariat. Tapi bagi jalan aribillah dia mendalam. Dia bukan menolak syariat, bukan. Selalu teman tekankan sahabat-sahabat bukan menolak syariat. Cuma mendalami lagi, kan? Kalau kata umpama surface laut, kita snorkeling tu, nampak ikan terapung. Lagi diving dalam. Nampak apa pula batu karang, nampak pula jenis-jenis sotong ikan. Adalah diving kan, sampai ke dasar lagi. Itu contohlah. Maka di sini taufik dan hidayah Allah yang diberikan kepada kita. Seorang hamba atau seorang hamba itu sebagai kurnia, sebesar-besar kurnia kepada seorang hamba. Sebab dengan hidayah dan taufiknya itulah seorang hamba itu dapat menerima nikmat dan bahagia dunia akhirat. Jadi tuan-tuan beramal tu seronok, menggemari zikirullah, menggemari Al-Quran, menggemari ibadat malam, menggemari qiyamul lail, menggemari tahajud, menggemari apa semua amal sedekah. Tuan-tuan melihat perbuatan apa yang tuan-tuan buat tu, wa fi anfusikum afala tubsirun, lihatlah kamu ke dalam diri akan tanda-tanda kebesaran Allah, maka tuan-tuan akan menyaksikan Allah ni Maha Pemurah aku, Allah Maha Rahman, Allah Maha Ghafur. Jadi kita tak lihatlah kita ni duduk sebagai seorang pekerja. Pekerja macam mana? Ada duit, ada kerja. Tak ada duit, tak ada kerja. Nampak tak perbezaan sifat seorang hamba yang tulus ikhlas dengan sifat seorang pekerja. Jadi seorang pekerja itu ada duit dia buatlah, ada pahala aku semayang lah. Aku semayang ni 70 kali ganda apa semua. Darjat tu Allah beri. Ada beberapa sabaran, teman baca, orang yang sabar dia 7 kali ganda darjat dia di hadram Sidratul Muntaha. Allah nyatakan dia di dalam satu himpunan malaikat, disebut namanya. Ada semua tu, cuma kita ni tak ada ke situ. Itu sebab jalan Naqsyabandi Khalidi dia meletakkan ilahi anta maksudi wa ridha kama terbi. Yang kita sebut tu sebelum kita memulakan zikir khususiyah. Nampak tak perbezaannya? Jadi bukan yang soalannya berlepas kita kata teman tegur orang yang letak fadilat malam Lailatul Qadar kan. Ni fadilat kena 25 malam. Itu tak salah, cuma kita nak memantapkan lagi hati kita supaya kita dah masuk diving, tak ada naik balik ke atas, kejap timbul, kejap tenggelam. Di situ kena hati-hati. Makam jazbah hati, tekatan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita turun naik. Dapat makrifah, pegang betul-betul. Jangan melekehkan masyarakat. Kamu ambil pahala tak berapa lagi, tak, jangan lagi. Kita tak ada, kita buat hubungan kita dengan Allah, perbaiki hati dengan Allah, kita senyap. Kita senyap, kita ikut sifat Rasul Al-Him. Nama tu siasa diam, tidak berbicara yang tidak memerlukan, tidak penting. Waktu orang berbicara yang penting, kita bersuara kan. Tak ada tak ada cakap yang lara, kita tetap tekun, tongkat di dalam langit, membawa zikirullah masing-masing kan. Qalbi ke, pusingan, lataif ke, zikir ukuf ke, bawa yang mana yang Allah pun mudahkan untuk kita. Berapa minit adik? 15. Okey, lagi 15 minit. Okey, jadi kita tengok. Okey, jadi kita sambung sikit lagi. Maka matan yang ke-101 cukup sebagai pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang yang beramal
apa yang telah dibuka oleh Allah ke dalam hati mereka dari kegemaran melakukan taat, dan apa yang diberikan Allah kepada mereka yang berupa kesenangan berzikir Allah, kepuasan berhalwat, beruzlah, dan yakni menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan bila duduk dalam melazimi zikir khususiyah tu ya, pastikan kosong tu, makna kosong fikiran tu. Bukan kosong daripada apa lintasan terus kita buat. Kita heningkan dulu diri kita. Kita rasakan dulu hubungan kita dengan Allah, apa nama tu, dari segi sudut nur hadrah dia, kita tenggelam dalam hati. Baru kita on kan zikir. Maknanya tingkatan jalan zikir khususiyah tu makin lama makin dia punya grading up. Walaupun bunyi nampak sama. Step 10 tu kafir 10 nampak sama, tapi upgrading ni maknawi dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Macam sahabat kita, siapa nama tu? Anif. Dia cerita dia berdoa buat zikir khususiyah anak dia mengalami hari tu hari kan, nak kena hospital, berjaya makbul. Memang betul. Memang betul. Memang nyata bila tu. Bila kita yakin duduk dia on. Alhamdulillah kan. Maka Allah nyatakan asar mazhar dia pada kita yang hendak kepada dia. Kan Allah nyatakan orang yang hendak kepada dia. Orang yang tak hendak bolayan. Allah Ta'ala macam tu. Kita hendak dia raikan. Tak hendak bolayan. Jadi biar kita nanyalah. Apa nak jadi kan? Itu yang kita takut. Kan dia biar Allah lari ralik dengan istidraj, ralik dengan dunia, ralik dengan harta. Aduh. Kita mohon jauh lah. Kalau biar kita menjadi orang berharta, kita duduk dalam apa nama tu, jalan keimanan, jalan tauhid, tolong orang, ikut sifat Rasul, ikut sifat sahabat-sahabat Nabi kan. Sallallahu kan. Abdul Rahman bin Auf kaya kan, tapi kaya dia risau pula. Gudang kunci dia pun dah 700 ekor unta macam mana kan. Dia bertakut dia pun apa nama di antara kalangan orang yang terlewat masuk syurga. Pula dah dia rasa begitu kan. Sedangkan itu dia pengorbanan daripada Islam cukup tinggi kan. Jadi kita biarlah kalau kita orang yang mencari harta, mencari duit apa semua, kita biarlah Allah mohon kepada Allah supaya orang yang menjadi orang yang kaya raya tetapi duduk dalam mencari keridaan Allah Subhanahu taala. Jadi harta dan apa semua ni wasilah kepada keridaan Allah. Wasilah tu mana jambatan. Kita tak ada terlekatlah. Jambatan ni nanti kita nak lalu je. Bukan kita dah bawa jambatan bawa balik, tak ada kan. Jadi kita tengok sikit lagi. Matan yang 102. Siapa yang menyembah Allah kepada Allah kerana mengharapkan sesuatu atau menolak bahaya seksa ke atas dirinya, maka belum menunaikan hak kewajipannya kepada sifat-sifat Allah. Maka di sini kalau kita lihat ya, kadang-kadang kita menyembah Allah, kita bermunajat, jauhkanlah aku daripada ini, daripada itu. Jadi ini kita hati-hati, bukan kita kata salah, tetapi pure keoriginalan dia tu dah terganggu sedikit. Sekiranya kita menyembah Allah kerana mengharapkan syurga, terlalu mengharapkan syurga, dan terlalu memohon kepada Allah supaya jauh dari neraka. Apa nama tu? Originality kerana diri Allah tu dah tak ada. Tapi dalam ni kita tak sebut sebagai syirik ke apa, tak. Ini kita faham kadang-kadang jalan hakikat dia turut tibai, syirik khafi. Buat amal kerana syurga syirik khafi. Beramal kerana takut neraka syirik khafi. Kita tak. Kita tak macam tu. Kita menyantuni jalan-jalan ni kan. Tak macam itu. Jadi dalam kitab disebut Nabi Daud AS menyebut dalam kalamnya, sesungguhnya orang yang sangat aku kasih kepadanya ialah yang beribadat bukan kerana upah pemberian, tetapi semata-mata kerana aku berhak untuk disembah. Allah Ta'ala nyatakan. Dalam kitab Zabur disebut, dan siapakah yang lebih kejam dan dari orang yang menyembahku kerana syurga atau neraka? Apakah andainya aku tidak menjadikan syurga dan neraka, apakah aku tidak layak disembah? Allah Ta'ala tempelak. Apakah kerana syurga dan neraka kamu baru nak nyembah aku? Kalau Allah tak ciptakan syurga dan neraka, kamu buat apa dengan aku? Sombong. Tapi dalam alam arwah disebut alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kita mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan. Jadi ma'bud itu
tidak kita kerana dia satu kerana syurga, kerana neraka. Ini bukan kita mengatakan tak boleh apa nama tu tak beriman kepada syurga dan neraka, bukan. Kita jaga juga. Kadang bila dah online ni seorang salah faham. Ini adalah maknawiyah kepada menjurus kepada kejernihan hati kerana Allah Taala semata-mata. Itu sebab dalam munajat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nampak kalam tu sikit je, tetapi dia punya pemahaman tu makin lama makin tinggi. Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Jangan main sebut je lah yang tak maksud aku. Penghayatan tu perlu. Jadi teman tak nak kalau kita cerita tentang itu, kita tak nampak ketinggian pegangan yang dibawa oleh disiplin Jalan Alhamdulillah Syekh Abdul Harakan Al-Khalidiyah. Ini berapa jam? Jam timing. Minit ni? Kita cari. 30 minit. 10. Lagi 10 minit? Enak. Panjang memang lah ni. Okey. Sabda Nabi SAW menyebut, jangan berlaku sebagai seorang hamba yang busuk. Jika takut, lalu bekerja dengan dan jangan berbuat sebagai buruh yang busuk. Jika tidak dibayar, maka tidak bekerja. Nampak tak? Nabi pesan dalam sabdanya, bagaimana kita jangan menjadi seorang yang apabila tidak diberi upah, tidak bekerja. Jadi, kita biarlah menjadi seorang yang meruntun dengan keikhlasan hati, kan? Kadang-kadang kita rasa malas lah, nak melakukan ibadah. Kita cukuplah merasakan bahawa nak membina kecintaan kepada Allah tu perlu pengorbanan, perlu rushing, perlu up diri kita, kan? Jangan malas-malas, perlu lawan. Macam teman dulu, guru teman meletakkan 5,000 kalimah ismul zat sehari semalam. Tetapi teman upkan diri teman dengan bentuk effort, kan? Teman buat sehari ganda lebih kurang 20,000, mana 4 kali ganda. And then, bila bertemu mursyid, setiap minggu khatam tawajuh, disuruh duduk depan dia. Dia cek secara rohani, limpahan rohani dia cek. Apa kau aja, Li katanya. Kamu ni aku suruh buat 5,000, membantai berapa puluh ribu ni. Banyak katanya. Jadi, apa di situ maknanya? Biar kita effort lebih daripada guru kita letak syarat, kan? Supaya dengan kesungguhan kita, Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya berupa ma'rifatullahnya kepada hati kita. Maka cepatlah kita tersingkap hijab. Ini tersingkap hijab pun hati-hati juga. Tersingkap hijab nampak apa, Ustaz? Nampak alam malaku, alam jin tu, kan? Alam jabarut, apa best tak? Dia kisah ke situ. Alam ni cukup ni. Bukan kita nampak tenung, nampak sana, nampak sini. Bukan. Alam hati tu cukup. Macam mana disebut kasyaf rahmani. Ini cukup teman nak cerita pada orang datang tarjih nanti. Apa maksud alam jabarut, alam malakut, alam lahut? Kadang-kadang secara surface, secara teks, orang cakap, alam malakut, alam jin. Kalau kita berubat orang nampak berapa ekor, tak tahu kita tempik dari kepala dia. Duduk tang belakang. Dia pergi kata itulah kasyaf. Kasyaf tu, kasyaf yang karut lah. Menipu, kan. Dia nak membawa kepada tumpuan hati kita kepada makhluk-makhluk selain daripada Allah. Dalam konteks kita berubat pun cukup hati-hati. Orang yang banyak failure di kalangan ahli-ahli arif bidah tariq ni, apabila dia dapat kelebihan berubat, dia slack sikit dia. Dia ada tuning lari sikit, habis dah. Macam kereta api, landasan lari, habis dia lari ke sana. Lepas tu nak kipuh, stop lari ke Johor pergi. Jadi tu kena hati-hati kepada orang yang terlibat dengan pengobatan. Bukan tak boleh, tapi ada penghalusan demi penghalusan. Macam mana kita bawa diri kita. Kita nak bawa diri je sebenarnya. Yang tuan-tuan berubat dah sembuh tu tak apalah, tak ada masalah.
nak bawa diri ni. Kan? Tuan-tuan di sambil berdakwah kepada orang-orang masyarakat, di sambil berubat, tuan-tuan berdakwah, track dia kena betul. Macam mana. Itu sampai peluang tu. Dapat peluang berubat, dapat peluang berdakwah. Tetapi nak bawa diri tu hati-hati. Kata dia Rasulullah, sesungguhnya syirik khafi itu terlebih hitam daripada semut yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gelita. Macam mana halusnya syirik khafi itu. Yang ni kita bicara kepada orang yang nak datang tarjih ataupun nak buat online. Tadi macam mana kita nak menapis diri, menyaring diri daripada tertipu daya. Kan? Jadi kena banyak pencanaan. Temasnya masih belajar, masih menghalusi, masih beramal kan. Jadi itulah kisahnya. Jadi berapa minit? 5 minit lagi. Okey, jadi ruang 5 minit ni kita buka soalan untuk tajuk ini saja. Tajuk lain lain lah. Isnin dan Jumaat. Adik on balik. On tadi yang speaker kecil tu. Yang belah kiri tu. Yang ada ruang gambar tu. Tu. Okey tuan-tuan, saya buka ruang 5 minit untuk buat sesi pertanyaan tentang tajuk ini sahaja. Dengar ni. Dengar Ustaz. Memang buka 5 minit masa untuk pertanyaan tentang tajuk ini sahaja. Ada Okay, kawan-kawan, siapa ada soalan boleh tanya Ustaz ya, kawan-kawan. Tajuk ini sahaja. Ada pertanyaan untuk relate tajuk ini sahaja. Kami semua terpaku Ustaz dalam tak tawajuh ni. Tak ada apa nak tanya. Dia dah duduk fana ya. Ada. Jadi tak ada apa tu berapa minit dah tu? Dah. Umi. Duration? 2 minit. 3 minit lagi. Okey. Lagi. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan ya. Tawajud Zoom minggu depan. InsyaAllah. Kayaknya kita tak ada apa-apa, kita tutup majlis lah. Gambar Ustaz. Siapa bercakap? Haji boleh Haji ya? Haji. Haji doa sikit Haji. Doa untuk Abang Edi sekali Haji. Penutup. Doa menutup untuk Abang Edi sekali. Kesian Abang Edi. Ya. Dah balik. Tak dengar Abang Haji. Hello. Tak dengar Abang Haji. Dengar. Mana Pak Ilham? Sekejap Dengar Dengar. Okey. Okey. Tak dengar? Dengar. Yang ini dengar. Tak ada masalah pula. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin wa Haji dah putus dah. Amin. Waalaikumsalam. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Mak Rifah doa. Tak dengar. Anik seorang je yang amin. Saya dengar Dia je. dengar. Mak Rifah doa je Ustaz. Tak dengar. Tak dengar Haji. Apa tak tahu lah. Aduh. Kami gambar dulu je. Betul lah. Kita amin je lah insyaAllah. Doa Haji tu dimakbulkan. InsyaAllah amin. Amin. Ustaz ambil gambar satu Ustaz. Ambil gambar Ambil gambar. Boleh saya ke sana dulu. Kita ambil. Okey semua. Okey ambil gambar. 1, 2, 3 Sekejap tunggu. 1, 2, 3. Okey satu lagi. Satu lagi. Jangan gerak. 1, 2, 3. Okey baik. Terima kasih. Dah selesai. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Jaya, sahabat-sahabat semua. Macam biasa, lepas tawajuh, faham